Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Firdaus bin Umar. Rakmut Talib 0607 8 InsyaAllah al-an nahnu min majmu'ah al-khamisah sanuqaddimu lakum arada tahtal mawdu' al-badal. Awalan makna badal. Al-badal huwa at-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitin bainahu wa baina matbu'ihi. Badal adalah lafaz pengiring yang mengikuti yang berfungsi menggantikan kedudukan hukum lafaz sebelumnya tanpa menggunakan kata penghubung, yakni perantara antara badal itu sendiri dengan kata yang diikutinya. Sebagai contoh, kana Khalifah Umar adilan. Dalam ayat ini perkataan Umar adalah badal kepada perkataan Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusriman bin Zaidi, Hukm Talabah 05 9 wahid 6 wahid. Jadi insya-Allah saya akan membentangkan tajuk Anwa'ul Badal, iaitu pembahagian badal. Pembahagian badal terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama badal mutabi' yang juga dikenali sebagai badal kull minal kulli, iaitu badal menyeluruh. Yang kedua, badal ba'du minal kulli. Yang ketiga, badal istimal. Dan yang keempat, badal mubayan. Jadi yang pertama ialah badal mutabi'. Badal mutabi' ni ialah badal secara keseluruhan. Okey, contoh ayat, Zahaba al-ustazu Muhammadun ilal masjid. Pergi Ustaz Muhammad ke masjid. Jadi badal mutabi' kat sini ialah Muhammadun. Jadi dia nak mengkhususkan nama Muhammad tu sahaja yang pergi ke masjid. Yang kedua, qara'a al-khalifah Umar al-kitab. Jadi kat sini badal mutabi'nya ialah Umar. Dia nak mengkhususkan Umar tu, yang khalifah Umar tu yang baca kitab tu. Okey, seterusnya badal ba'du minal kulli, iaitu sebahagian. Okey, contoh ayat yang pertama ialah hadara at-tullabu ba'duhum. Hadir pelajar-pelajar sebahagiannya. Jadi sebahagiannya ba'duhum tu saja. Ba'duhum tu ialah badal ba'du minal kulli. Okey, yang kedua, akaltu at-tufahu nisfuhu. Saya telah makan buah ini separuh. Jadi nisfuhu tu, separuh tu adalah badal ba'du minal kulli. Yang ketiga ialah badal istimal. Badal istimal ni ialah ciri ataupun sifat. Okey, contoh ayat, uhibbu as-sayyaratu launuha. Saya suka kereta ini warnanya. Jadi saya bukan suka kereta tu, tapi saya suka warna dia. Okey, yang contoh ayat kedua ialah ta'ajjabtu bi Ahmad akhlaqu. Saya kagum dengan Ahmad akhlaknya saya kagum. Yang terakhir ialah badal mubayan. Dia juga dikenali sebagai badal mughayarah. Adalah badal yang memiliki fungsi meralat mubdal minhu dengan alasan kesalahan, lupa atau memalingkan. Biasanya terjadi dalam ucapan dan bukan tulisan. Jadi badal ni jarang digunakan dan dianya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah badal ghalat. Contoh ayat, jaa al-muallim at-tilmizan. Sampai al-muallim, bukan al-muallim tu yang sampai, tapi at-tilmizan tu yang sampai. Okey, yang kedua ialah badal an-nisyan. Contoh ayat, safir ala Ali ila Damsyik bi'ilbik. Telah bermusafir Ali ke Damsyik bi'ilbik. Bukan dia pergi ke Damsyik, tapi dia pergi ke Ilbik. Dan yang terakhir, badal idrab. Contoh ayat, khuz al-qalam al-warqah. Maksudnya, ambil pen kertas itu. Jadi perintah ni dia menolak perintah itu dengan membawanya kepada perintah untuk mengambil kertas. Jadi bukan dia nak pen tu, tapi dia nak kertas tu. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Muhammad Amar Akmal bin Ismail. Rakmu Tullab 06 9 8 8. Baik, sekarang kita beralih pula kepada kaedah badal. Jadi kaedah badal ada 3. Yang pertama, badal ialah kalimah yang menggantikan kalimah yang sebelumnya. Jadi ganti di sini untuk menjelaskan lagi makna. Contohnya,
wa aqsamuhu salasatun, dan bermula pembahagiannya nya kalam 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi ismun itu merupakan badal ba'du minal kull, manakala fi'lun wa harfun itu pula merupakan ma'tuf kepada isim. Okey, itu untuk kaedah yang pertama. Jadi kaedah yang kedua pula ialah bentukan badal dan mubdal minhu, kedua-duanya boleh berbentuk isim atau fi'il ataupun haraf. Okey, yang ketiga, syarat badal dan mubdal minhu mesti kedua-duanya ialah kalimah yang bersejenis. Kalau mubdal minhu isim, badal mestilah isim juga. Kalau mubdal minhunya fi'il, badal fi'il. Kalau mubdal minhunya haraf, badal pun haraf. Itu untuk kaedah badal. Baik, kemudian seterusnya kita pergi pula kepada kaedah-kaedah bahagian badal. Jadi yang pertama, badal kul minal kul ialah kalimah yang menyatakan maksud kalimah yang sebelumnya, yakni mubdal minhu tu secara keseluruhannya tanpa kurang sikit pun. Okey, contohnya kita bagi Asy-Syaikh Muhammad. Maka Muhammad itu merupakan badal kul minal kul bagi Asy-Syaikh. Jadi badal kul minal kul, kalau kita nak buat ayat mubtada khabar pun boleh. Contohnya Asy-Syaikh huwa Muhammadun. Jadi kalau kita boleh buat ayat mubtada dan khabar, maka sahlah ayat itu merupakan ayat yang badal kul minal kul. Yang kedua, syarat bagi badal kul minal kul ialah mubdal minhu dan badal mesti muafakat, seperti bermuafakatnya mubtada dan khabar. Okey, yang ni bagi badal kul minal kul saja. Contohnya jaa syaikhu Muhammadu. Asy-syaikhu mufrad dan muzakkar, manakala badal pun mufrad dan muzakkar. Jadi persoalannya, kita boleh tak buat muafakatnya macam mubtada dan khabar? Jadi jawapannya boleh, iaitu asy-syaikhu huwa Muhammadu. Yang ketiga pula, badal ba'du minal kul ialah isim yang mengandungi makna sebahagian daripada mubdal minhunya. Jadi kita bagi contoh, wa aqsamuhu salasatun. Ismun sebahagian daripada 3, wa fi'lun sebahagian daripada 3 juga. Yang keempat, badal istimal ialah isim yang membawa makna yang dikandung dalam diri mubdal minhu. Jadi contoh yang kita boleh bagi ialah istafatu Zaidan ilmahu. Maksudnya mengambil istifadah ia oleh aku akan Zaid ilmunya nya Zaid. Jadi ilma itu merupakan badal bagi Zaid, badal istimal. Yang kelima, syarat badal ba'du minal kul dengan badal istimal ni mesti meliputi domeh yang merujuk kepada mubdal minhu. Misal kata tiada domeh, maka perlulah kita takdirkan. Sekarang saya akan terang pula berkenaan dengan tempat-tempat kedatangan bagi badal kul minal kul. Yang pertama, pada ghalibnya kebiasaannya badal kul minal kul boleh datang pada isim alam. Jadi mubdal minhunya isim alam, maka boleh selepasnya diadakan badal. Contohnya an Abi Hurairah Abdurrahman. Jadi abdi itu badal bagi Abi Hurairah, manakala Ar-Rahman tu pula merupakan mudhafu ilaih. Baik, yang kedua pula dalam bentuk kunyah. Contohnya qala Aliyun Abu Salamata. Jadi Abu itu adalah badal bagi Aliyun dalam bentuk kunyah. Dan begitu juga untuk laqab, boleh juga diletakkan badal. Dan yang ketiga pula ialah isim yang beralif lam selepas isim isyarah. Contohnya dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi dzalika kat sini merupakan isim isyarah, dan al-kitabu pula badal kul minal kul. Badal dalam bentuk alif lam yang datang selepas isim isyarah itu merupakan semuanya badal kul minal kul. Dan yang terakhir pula ialah tempat-tempat kedatangan bagi badal ba'du minal kul. Baik, yang pertama untuk badal ba'du minal kul ialah dua isim adad yang berturut-turut tanpa ada haraf ataf, dan yang pertama bilangannya lebih besar ataupun lebih tinggi bilangannya berbanding yang kedua. Jadi yang besar itu merupakan mubdal minhu, dan bilangan yang kecil itu pula merupakan badal. Dan yang kedua pula ialah isim yang sedikit bilangannya selepas daripada isim yang banyak bilangannya tanpa ada haraf ataf. Contohnya wa aqsamuhu salasatun.
ismun. Jadi ismun kat sini merupakan badal ba'du minal kull bagi salah satun. Sebabnya kat sini kalau kita tengok, salah satu ni lebih besar bilangannya daripada ismun, sebab ismun ni mufrad. Salah satu pula walaupun mufrad tapi maknanya 3, maknanya banyak lah. Wallahu alam. Okey, yang seterusnya ialah ahkam tataan laku bil badal. Yang pertama, laisa bisyurutin an yatatabaq al badal wal mubdal minhu ta'rifan wa tankiran. Badal dan mubdal minhu tidak perlu sepadan dari segi ma'rifah dan nakirah. Dan mubdal minhu dalam bentuk ma'rifah boleh digantikan dengan badal nakirah. Dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua pula ialah yubdalu zahiru min zahiri kama taqaddama. La yubaddalu al-mudmar min al-mudmar. Isim zahir boleh digantikan dengan isim zahir, tetapi tidak ada ketentuan bahawa isim mudmar boleh digantikan dengan isim mudmar. Dan tidak pula isim zahir digantikan dengan isim domir. Dan isim zahir boleh menggantikan isim domir. Okey, yang seterusnya, ahkam yang ketiga ialah yubdalu kullu minal isim wal fa'il wal jumlah minal misal. Okey, yang pertama, contoh daripada isim ialah kana khalifatul Umar adilan. Contoh bagi fa'il pula ialah in ta'ti tamshi ilal ma'had tazdad nashatan. Dan contoh bagi jumlah pula ialah amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin. Dan ahkam yang keempat pula ialah iza ubdila ismun minal isim istifham au isim syarat wajaba zakaru hamzah istifham au inna syartiyah ma'a badal. Apabila mubdal minhunya dalam bentuk isim istifham atau isim syarat, maka badalnya harus didahului dengan hamzah untuk isim istifham dan atau inna untuk isim syartiyah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.